والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya hormati saksi-saksi, seterusnya petugas-petugas kuliah pada hari ini, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berjumpa pada pagi ini di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan, Allah memberi taufik dan hidayah serta kekuatan kita untuk terus istiqamah di dalam mencari ilmu, terutama sekali ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan kita hidup dibimbing oleh ilmu berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang bersifat dengan tabligh, ya, menyampaikan segala ilmu itu kepada kita hingga hari ini, daripada satu generasi kepada generasi hingga ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan berterusan hingga ke hari kiamat. Pertama, saya terima kasihlah atas kebutuhan untuk datang mengganti, ya, Ustaz Farid yang mungkin tak datang pada hari ini sebab yang tak dapat dielakkan. Dan kebetulan pun memang saya hari Jumaat ni memang tak ada apa-apa kecuali ada kuliah lain, dan kebetulan hari ini tak ada, ya. Saya pun menerima jemputan ini memandangkan nak menunggu hari Jumaat ada minggu yang kelima. Minggu yang kelima jarang sekali jumpa. Jadi saya pun ambil peluang ni boleh datang lagi insya-Allah, ya. Jadi saya pun ingat buku saya lah, ya, kitab saya ni menunggu orang 8 bulan habis. Jadi dah ada peluang saya datang, saya bacalah buku ataupun kitab Penawar Hati ini, ya. Mudah-mudahan dapat kita boleh menyelesaikan buku ini, ya, mendapat apa isi kandungan yang terdapat di dalam kitab ini untuk menjadi panduan dan pedoman kepada kita insya-Allah. Ini pun tertakluk kepada masalah apabila kata datang Ustaz apa tadi? Soeharto. Soeharto. Ayo dia orang Indonesia ya, pergi Soekarno ya. Saya tak kenal, kalau tuan-tuan kenal itu tuan-tuan tolong beritahu lah, ya. Soekarno ya. Cikgu Soekarno. Kita bagi laluan kepada dia, ya. Saya pasal rendah. Macam budak kecil nak makan. Budak kecil nak makan kat restoran 20 lapis. Kursi 2 lapis. Baik. Alhamdulillah. Pertemuan kita pada pagi ini kita akan teruskan bacaan kita dalam Penawar Hati
Rasanya dah habis tadi mata, ya. Mata dulu dah habis. Sebab yang pertama telinga. Telinga habis. Telinga belum. Hari ini telinga, ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Di dalam kitab ini muka surat 8, ya. Ada bawa kitab ni. Baru kalau entahlah serupa ke tidak muka suratnya. Muka surat 8. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga, ya. Ini pun eloklah nak puasa ni. Telinga pun kena puasa, ya. Mulut yang tak makan, tak minum, tapi telinga pun boleh dengar, tapi kena pilih dengar sesuatu yang boleh mendatangkan banyak pahala puasa, yang tidak boleh mengurangkan pahala puasa, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca saja, ya. Mana boleh kita terangkan, kita terangkan lebih lanjut. Yang mana tidak perlu, kita terus saja. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga, ya. Dua daripada 7. Ada 7 anggota yang disebutkan di dalam kitab ini, yang diambil perhatian oleh penulis ini, ya. Yang keduanya adalah telinga, ya. Peranan telinga dalam membentuk diri kita, membentuk jiwa kita, untuk meletakkan diri kita sebagai hamba yang bertakarub kepada Allah, ya. Dengan menggunakan telinga, ya, kita boleh mendekatkan diri pada Allah. Kita boleh menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh, yang salihah, ya, untuk mencari keredaan Allah di dalam kehidupan ini. Baik, ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Allah Ta'ala jadikan telinga kepada kita. Alhamdulillah, ya, semua manusia yang Allah lahirkan atas dunia ni, ya, Allah bagikan telinga 2 pasang. Sepasang. 2 telinga tapi pun sepasang, ya. 2 telinga. Pun baik juga. Ya, sepasang telinga, ya. Kiri dan kanan, ya. Semua. Tak kira dia tu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ke, orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ke, Allah Taala bagi sepasang telinga, ya, kiri dan kanan. Duduknya pun dekat atas bawah sikit pada kepala ini, tak ada di tempat-tempat lain, sama je. Mana itu standar Allah bagi, telinga duduk situ. Semua manusia duduk di telinga dia, ya. Tak ada orang letak dekat lain. Kalau letak dekat lain sini, tengok orang ni telinga dia dekat sini, tengok orang ni dekat sini. Yang tu ayat. Itu maha besar Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia, ya. Dibekalkan dengan sepasang telinga, makna panca indera yang perlu ada pada manusia, ya. Allah jadikan siap dah begitu, ya. Lahir-lahir dah ada dah. Cuma dalam kejadian ini, ya, ada yang Allah Ta'ala bagi lahir-lahir itu ada telinga tapi tak berfungsi, ya, tak dengar. Tapi oleh sebab adanya sains dan teknologi hari ini, ya, lahir-lahir kalau tak dengar, dia akan cubalah, ya, memberikan hak telinga itu, ya, hak telinga itu untuk mendengar. Ada laluan-laluan doktor-doktor, ya, yang boleh memperbaiki, ya, mengislahkan telinga yang tak dengar itu kepada boleh dengar, ya. Ataupun Allah Ta'ala bagilah telinga itu dengar elok, tapi ada penyakit-penyakit yang datang kemudian menyebabkan telinga itu tak berapa dengar, ya, dengar sikit-sikit, ataupun sebelah dengar, sebelah tak dengar, ya. Ataupun dua-dua belah tu daripada mendengar lepas tu jadi tak dengar. Itu pun ada juga, ya, peluang-peluang dan ruang yang Allah bagi izin, ya, kepada para doktor untuk mengubati telinga itu boleh jadi dengar balik, ya. Ataupun dengan memakai alat-alat tertentu yang boleh kita mendengar juga, ya, melalui telinga.
Baik, Allah Ta'ala menjadikan bagi kita sepasang telinga bagi engkau kerana beberapa faedah. Ya, memanglah ada faedahnya, besar faedahnya. Ya, telinga yang Allah bagi pada kita. Yang bangsa dunia, ya, maknanya untuk faedah dunia. Ya, untuk faedah kita hidup atas dunia ni, kita dapat faedah daripada telinga itu untuk mendengar, supaya dapat kita meneruskan kehidupan ini di atas dunia dengan selesa, ya, dengan baik, ya, tidak ada gangguan. Dan beberapa faedah yang bangsa akhirat untuk kita guna untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kita menggunakan telinga itu, kita mendapat pahala, ya, untuk kita nak mencari pahala sebagai kehidupan kita di akhirat, ya. Yang di dunia ni kita dengar, daripada kita dengar kita boleh berusaha mencari kehidupan, ya, atas dunia ini, untuk meneruskan kehidupan atas dunia. Dan juga di samping kita menggunakan telinga untuk atas dunia, kita juga menggunakan telinga ini untuk kebaikan kita di akhirat, ya. Maknanya berfungsilah kedua-dua ini untuk memastikan telinga ini boleh berperanan supaya kita dapat hidup bahagia, kita hidup boleh beramal ibadah, beramal atas dunia untuk kehidupan dunia, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya telinga ini untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berfungsilah telinga kita itu suatu amanah, ya, amanah yang Allah berikan kepada kita, ya. Bukan kita kata amanah ni orang mari tinggal barang dekat kita. Ini amanah yang tolong jaga, itu kita sama-sama kita, ya. Ada juga amanah je antara manusia dengan manusia, ya. Ini amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya. Allah bagi sepasang telinga, amanahkan kepada kita, jagalah telinga ni, ya. Jagalah telinga ni, ya. Macam mana nak jaga? Kalau melihat dari segi pandangan tasawufnya, kita tengok ada apa dia suruh kita jaga telinga ni, ya. Dan dari segi dunianya, dari segi pengurusan atas dunia pun dia suruh kita jaga, sebab banyak kita nak adakan komunikasi, ya, perhubungan, pertuturan, percakapan di antara satu sama lain. Hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Nak hablum minan nas pun, ya, kena juga pakai telinga, ya. Hablum minallah pun kena juga pakai telinga, ya. Makna kedua-dua ini adalah berfaedah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia, ya, bangsa dunia, mana kita pakai dia, kita guna telinga ini untuk faedah dunia, seperti bersedap-sedap dengan mendengar, ya, kita boleh dengar, ya, kita boleh dengar. Dia kata bersedap-sedap ni makna dengan selesa, ya. Kita mendengar dengan selesa apa yang disampaikan, apa yang kita boleh dengar, ya. Yang baik pun ada, yang tak baik pun ada, ya. Kita ni dibekalkan oleh Allah dengan akal fikiran. Mana telinga kita ni dia boleh dengar belakang, dia boleh dengar belakang, ya. Tak baik pun dia boleh dengar, yang tak baik pun dia boleh dengar. Maka gunalah akal fikiran kita, gunalah ilmu dan iman kita untuk menentukan apa yang kita dengar itu, ya, mengarah kepada benda-benda yang baik. Bersedap-sedap dengan yang didengar, apa yang juga yang kita dengar, dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan. Apabila kita dengar, kita boleh faham, ya, apabila kita dapat faham, ya, dengan segala perkataan yang didengar. Apa yang disebut, kalimah-kalimah yang didengar, perkataan-perkataan yang didengar itu kita boleh faham, ya. Tapi kalau telinga tu tak dengar, orang cakap je lah ke mana pun, kita tak faham apa ada orang dia kata, ya, kita tak tahu, tak dengar. Sebab tak dengar maka tak faham. Kita bila dengar membuatkan kita faham, ya. Tapi ada juga
ya, untuk mengatasi masalah OKU yang tak dengar ni, ada juga pakai tangan, bahasa isyarat, ya, yang dia boleh faham juga walaupun telinga tak dengar tapi dia boleh faham, ya. Itu maknanya satu alternatif lain yang kita cari, ya. Apabila telinga ni dah tak berfungsi, tak boleh dengar, kita buat cara lain. Ikhtiar manusia yang nak memahami juga apa yang orang bercakap, ya. Dia belajar bahasa isyarat, ya, untuk memahami apa yang dia kata. Tapi kalau dah telinga ni elok fungsinya, itulah, ya, itulah tujuannya, untuk kita dengar dan kita sampaikan apa yang kita dengar itu, ya, menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan juga tertakluk kepada perkara-perkara yang baik pun ada, yang tak baik pun ada, ya. Dia nak cerita benda, nak buat benda tak baik pun dia boleh. Dia dengar yang lain, ya. Dia dengar hak lain, ya. Dia faham dah, tapi dia menyampaikan tu lain pula, lain daripada apa yang dia dengar. Itu makna sudah ada putar belitnya, ya. Dah ada penyelewengan daripada apa yang dia dengar, ya. Maknanya amanah telinga tadi, ya, dah tak apa nak betul dah. Amanahnya dengar yang betul, yang elok, yang itu yang dia dengar, itulah yang sepatutnya dia sampai, ya. Tapi ada juga manusia yang cuba dengar yang itu, sampai dia lain, ya, pun ada. Tapi dalam hal ini manusia yang beriman, ya, beramal soleh, yang buat kebajikan, yang tahu dosa dan pahala, ya, maknanya apa yang dia dengar dan perlu disampaikan, ya, dia faham, maka dia pun menyampaikanlah perkataan yang didengar itu, ya, untuk disampaikan. Dan kita pula yang mendengar daripada apa yang orang sampaikan, ya, kita pun bolehlah mengambil tindakan daripada apa yang kita dengar, ya. Kalau disuruh buat kebaikan, maka anggota tubuh badan kita, ya, sebagai seorang hamba Allah, dia akan melaksanakan, ya, proses daripada dia dengar tu, dia akan turunkan kepada anggota badan dia dan melaksanakan perkara itu, ya. Kalau perkara baik, perkara ibadat, maka dia pun buatlah perkara ibadat itu untuk kebaikan diri dia. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat, ya, yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran. Ini yang fokus kepada akhirat. Memang betul, akhirat ini maknanya ada telinga, maka dengarlah telinga itu akan bacaan Al-Quran, ya. Dia mendengar. Kalau mata dulu dah suruh dah baca Quran, bila baca, ya, bila baca telinga pun boleh dengar kita baca, ya. Kalau kita baca bersuara, telinga kita boleh dengar. Ada juga kita baca Quran, ya, mata ada, kita baca, telinga pun ada, tapi kita baca Quran, telinga tak dengar. Itu baca pelan, ya, baca dalam hati. Dia baca juga Quran, tapi telinga tak dengar pun. Tapi yang ini dah ada telinga, kita bacalah. Maknanya di samping kita sendiri mendengar apa yang kita baca, kita juga boleh mendengar apa yang orang baca. Orang baca Quran, kita dengar, ya. Ini fokus utamanya baca Quran dan baca hadis Nabi, ya. Mendengar bacaan Al-Quran, mendengar bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fungsi yang dikatakan dibangsakan kepada akhirat, ya. Dibangsakan kepada akhirat. Dan segala ilmu yang memberi manfaat, ya. Selain daripada Al-Quran dan hadis, juga mendengar segala ilmu, ya, segala ilmu. Apa juga ilmu yang memberi manfaat, yang memberi manfaat kepada kita, ya. Ada juga ilmu yang kalau kita dengar, tapi bila kita ambil buat yang kita dengar tu, dia tak jadi manfaat, dia jadi mudarat, ya. Tapi oleh sebab nak tahu dia tu mudarat ke dia tu manfaat,
kena dengar juga, ya, kena dengar juga. Hak mudarat pun kena dengar. Oh, macam ni, tak boleh lah. Bila kita tengok macam ni, kalau buat macam ni teruk kita, ya. Kalau tunggu juga saat lagi siaplah kena belasah, kita cabut lari daripada kita dengar yang bawa mudarat, ya. Kita pun lari. Itu maknanya manfaat pada diri kita, manfaat pada agama kita, ya. Fungsi telinga bangsa akhirat. Kalau ilmu tadi dia bangsa dunia pun ada, bangsa akhirat pun ada, ya. Mencakupi seluruh kehidupan kita untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kalau kita nak balik kepada bangsa dunia tadi, ya. Bangsa dunia tadi apa juga yang kita buat atas dunia ni tak kiralah, ya. Ilmu yang kita dengar, duduk atas dunia ni untuk kebaikan, ya, nak mencari nafkah sara hidup, ya, kita pergi belajar juga macam mana ilmu nak berniaga, ya. Kita nak berniaga, daripada hasil perniagaan itu untuk sara kita hidup. Dengan perniagaan itu juga kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada rezeki itu kita menafkahkan untuk keluarga, itu juga sudah jadi akhirat, ya. Tanggungjawab nak menyara anak isteri, maka juga menjadi tanggungjawab. Maka daripada telinga kita mendengar, kita boleh berniaga, ya. Kita pergi berniaga, melalui adanya telinga kita senang buat kerja nak berniaga, ya. Cari duit. Dapat duit tu boleh dibangsakan kepada akhirat apabila kita menjalankan kewajipan tanggungjawab kita yang wajib, ataupun juga kita melakukan perkara-perkara yang sunnah, ya, daripada hasil pencarian yang dibangsakan dunia tadi untuk dijadikan dia kepada bangsa akhirat apabila kita sumbangkan kepada jalan kebaikan, ataupun kita bayar zakat daripada hasil yang kita cari, ya. Dengan adanya telinga tadi kita mudah cari pendapatan, maka kita pun bayarlah zakat atau kita menyumbang dan sebagainya. Maknanya boleh dia dijadikan akhirat, ya, walaupun bangsa dunia, tapi bila kita susun dia, kita programkan dia, ya, maka dia boleh jadi untuk bangsa akhirat, ya, di samping bangsa dunia, ya. Ataupun bangsa dunia saja yang tak boleh manfaat pada akhirat, ya, dia dapat telinga dia guna telinga dia tu tak dapat pun, tak dapat dia, untuk dia nak mendapatkan pahala tak dapat, ya. Telinga ada dekat dia tu, semua yang dia dengar daripada telinga dia tu tak jadi pun akhirat, ya. Tak dapat infak daripada, tak dapat faedah untuk akhirat dia, iaitu dia buat benda-benda yang tak elok, ya. Buat benda yang tak elok, maknanya tak adalah pahala daripada dia, ya. Dia dengar, tidak dengar baca Quran, ya, pergi dengar orang sembang, pergi dengar orang menyanyi, pergi dengar orang menyanyi, ya. Banding hak menyanyi ke banyak, hak baca Quran banyak ke, hak majlis ilmu ke banyak ke, boleh tengok itu. Kalau banyak hak menyanyi, ada dua, dia jadi dunia aja, ya. Dia lara duduk atas dunia, tak ada faedah akhirat. Ha? Hai, dia kata Al-Quran ini lebih hebat lagi daripada tension tak tension nanti Quran baca. Ya, betul. Dia itulah, apa juga hiburan, apa juga yang kita dengar, ya, selagi dia tidak melalaikan kita, harus kita boleh dengar, ya, kita boleh dengar. Jangan sampai dia melalaikan, ya. Asyik dengar je sembahyang pun nunggu sampai ujung waktu. Nak dengar lagu tak habis lagi, ya. Kerana pula dia dengar lagu tu dekat ujung waktu. Allah, dia punya seronok nak dengar lagu tu. Oh, bang bila waktu asar. Zuhur tak sembahyang aja, aku yang tu berat, ya. Yang tu tak apalah, sambil-sambil, ya, nyum telinga tu, ya. Yang tak mengasyikkan dia, tak melalaikan dia, tak apalah, ya. Boleh membuatkan dia tu rajin, ya. Dengar lagu-lagu yang bagi semangat, bagi motivasi, ya, untuk lebih bekerja.
Rukun apa ya. Yang dia tak bagi muzik yang dilarang dalam Islam ni yang lalai lah ya. Yang melalaikan itu dia tak bagi ya. Kalau yang tak lalai tu saja yang asyik sangat pun tak boleh juga ya. Sampai yang lalai yang asyik tu sampai dia ralik dia tak sedar tu bayangkan kita berapa kali punya syok ya. Kalau gede-gede dia tu tu syok tu asyik lah tu ya. Orang panggil nama dia 3 kali baru sedap. Lepas dia kurang. Dia syok juga. Itu asyik ya. Jadi kesimpulannya yang melalaikan itu tidaklah sikit-sikit sekadar nak menghibur ya. Sekadar kita kata apa, sekadar kita ni kalau kita kata macam garam lah ya, garam dalam kehidupan kita ni. Nak dengar lagu, nak dengar muzik, dengarlah sebagai garam kehidupan kita. Jangan bubur garam banyak sangat. Ya. Asin dalam konteks dia apa. Biar dia jadi sedap. Bubur garam sikit kita rasa sedap, tak apa. Ya. Maknanya sekadar yang perlu. Ya, jangan lebih-lebih sangat. Ya. Boleh, tak boleh. Dia tak salah pun, tapi jangan sampai lebih. Ya. Itu maknanya kalau dah lebih dia jadi bangsa dunia. Dia tak ada apa faedah untuk akhirat. Ya. Ataupun yang lain-lain ya, yang membuatkan kita tak dapat pahala daripada dia. Daripada apa yang kita dengar tu tak dapat pahala pun, sebaliknya dapat dosa. Yang tu yang menjadikan dia tu atas bangsa dunia je lah ya. Tapi kalau hak dapat dosa tu dia tak dunia juga. Dia pergi akhirat juga. Pasal akhirat dia balasan dia pergi ke akhirat ya. Bila dah tak elok, banyak sangat yang tak eloknya, dia pergi akhirat juga. Tapi dia dapat hak tak elok lah ke akhirat ya. Tak dapat yang syurga, dapat yang dosa. Tak dapat pahala, dia dapat yang dosa ya. Itu maknanya dalam ilmu tasawuf ni dia nak ajak kita, dia nak mengajak kita gunalah telinga tu ya, untuk apa hal pun dia menjadi faedah ya, mendatangkan faedah kepada akhirat ya. Hidup atas dunia Allah Ta'ala bagi sepasang telinga, gunalah telinga itu untuk kebaikan kita di akhirat ya. Baik. Jadi cari ini. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihatan. Ini dibandingkan dengan mata itu ya. Dia kata di sini faedah telinga tu lebih banyak, lebih afdal daripada penglihatan ya. Telinga ni mata tak nampak tak apa lagi, jangan telinga tak dengar. Dia kata banding dua tu lebih baik tak nampak. Lebih baik dengar daripada mata tak nampak ya. Yang ini ya, dia kata ada pula kata mata tak nampak lagi baik. Tak boleh tengok banyak sangat benda yang nak tengok ya. Kalau tengok baik tak apa. Tapi dalam ni dia kata ya, pendengar itu lebih afdal ya. Lebih afdal daripada penglihatan, kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bangsa dunia. Kita lihat mata ni banyaknya untuk bangsa dunia, dia untuk faedah atas dunia ya. Faedah akhirat pun ada, tapi dia banyak atas dunia ya. Kalau nak timbang dua tu dia berat atas dunia lagi ya. Untuk akhirat dia tu kurang sikit. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Penglihatan itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Telinga ni lebih banyak ke akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli ya. Kebaikan faedah mendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Macam mana pula Tadi ikut saya baca kursi Quran ni. Dan kerana banyak ini, segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal ya. Pendengar itu lebih afdal daripada penglihatan, kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bangsa dunia. Dan
kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat, ya. Atau faedahnya banyak dunia, telinga faedahnya banyak dibangsakan akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Yang tuli itu tak ada tak dengar, ya. Jadi dari sempurnanya yang buta itu lebih sempurna, ya, daripada yang tuli. Tapi dari segi pendengar, dengarnya tu, yang lebih baiknya telinga. Tapi yang lebih sempurna untuk atas dunia ni mata. Di antara sempurna dengan afdal tu dia lain. Yang sempurna nak hidup atas dunia ni, kalau ada sempurna ada mata, dia kata lebih sempurna lagi lah, ya, daripada tuli. Tapi dari segi akhiratnya lebih baik, telinga dengar, mata buta, ya. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jadi untuk mensyukuri adanya telinga, ya. Ini syukur maknanya, dalam takrif kata syukur ini, ya, tidak menyalahgunakan. Itu syukur. Syukur dengan nikmat Allah bagi telinga. Kita pun gunalah sebaik yang mungkin, ya, mengguna telinga kita ni, kita jaga sesempurna yang mungkin telinga kita ini sebagai tanda kita ini mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelihara telinga itu adalah lambang atau tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa yang Allah kurniakan dengan adanya telinga itu. Bersyukur, memelihara telinga itu, dia mendengar daripada mendengar yang dilarang, ya. Bila kita jaga telinga kita, tidak mendengar perkara-perkara yang dilarang itu, itulah maknanya kita bersyukur dengan nikmat telinga yang Allah bagi pada kita. Contohnya di sini seperti mengupat dan mengadu-ngadu, ya. Ini besar, ya. Peranan telinga ini besar juga, ya. Selain pada mulut tadi, telinga juga, ya. Kalau orang tak dengar, dia tak dengar orang umpat, kan? Dia tak dengar, lalu orang mengumpat dengan lagu tu pada. Ada apa benda yang dia faham kok lain, kawan dia kok lain, ya. Kalau isyarat semua dia pun tak erti. Apa maknanya dia tak tahu. Selamat, ya. Selamat dia daripada itu. Tapi kalau dia boleh dengar, ya. Kalau dia boleh dengar itu maknanya kena fikir-fikirlah, ya. Jadi gunalah telinga itu. Kalau dia tak nak fikir, telinga dia kira apa-apa semua masuk, maknanya itu rosaklah, ya. Seperti mengupat dan mengadu. Telinga ni dia dengar aja, ya. Dengar orang mengupat dan dengar orang mengadu macam-macam. Ini bulan puasa, eloklah sempena puasa ni, ya. Cuba sedaya mungkin dengar baik-baik aja, ya. Maknanya dengar orang mengupat tu tak payah, ya. Dengar orang mengadu macam-macam tu tak payahlah, ya. Biarlah dengar baca Quran, ya, dengar ceramah, dengar kuliah, ya, dengar tazkirah, ya, dengar apa nama forum-forum ke, ya, benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan. Nak pergi bersembang tapi dengar benda-benda yang baik, ya. Itu maknanya dia memelihara telinga dia sebagai menandakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengupat dan mengadu dan segala perkataan yang tiada baik, ya. Dengar kataan apa-apa juga daripada mana-mana pihak, daripada orang siapa-siapa kan, ya. Perkataan-perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah, ya. Maknanya pun kalau boleh elakkanlah telinga kita ini daripada mendengar perkara-perkara bid'ah, benda-benda yang tak ada makna. Fitnah, ya. Fitnah itu benda tak ada, dia kata ada, itu jadi fitnah. Jadi fitnah lah, jadi bid'ah lah, ya. Benda ni tak ada pun dia reka-reka, dia pergi cerita ke orang, ya. Maknanya kalau tahu yang itu dia reka je, dia duk mengarut je, baiklah tak payah dengar, ya. Ataupun berbantah-bantah, orang duk bertengkar tak habis-habis, ya. Kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni, kita tolonglah dengar tengok apa yang
siapa yang pandai cakap, ya. Siapa kalah, siapa menang, lawan cakap dia parti. Kita pun seronok tengok, ya. Mendengar, padahal tak ada apa kat kita pun, ya. Itu makna berbantah-bantah. Elakkan telinga daripada mendengar perkara-perkara yang seperti ini. Dan seperti mendengar suara perempuan pula. Nampak gaya perempuan dia tutup dengan cakap, ya, tak boleh dengar suara perempuan. Mendengar suara perempuan dan muda belia, jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Ya, kalau dengar suara-suara yang boleh mendatangkan fitnah, maka eloklah dielakkan daripadanya. Ya, di bulan puasa ni dia main suara-suara yang boleh memfitnah. Ya, iklan kurma pun hai semacam kita dengar. Abang dulu jawab tak boleh hari Yusuf Toyum dah mana. Wah, macam kita suara ni. Ya, suara perempuan kata, ya. Yang kadang-kadang orang ai orang pula ni, ya. Ataupun suara-suara yang ada mendatangkan rasa naik berahi dan sebagainya, menaikkan syahwat dan sebagainya, itu suara-suara perempuan, ya. Dengar suara-suara yang begitu, dan muda belia, ya, suara-suara perempuan yang muda belia, suara-suara anak dara dia lain pun, suara keluarga ni dah lain pun. Ya, pasal hak yang keluarga ni dah jenuh dah, ada pula suara dia tak elok lah, ya. Ayah ni nawak anak ni depan ni habislah suara tak elok lah, ya. Yang tak ada anak lagi ni kot dia suara ikut lagi pun. Belia muda lain, yang dah keluarga ni dia kasar sikit kot, ya. Dia sebut dia muda belia, ya, memanglah, ya. Suara lain, suara orang tua lain, suara muda lain, ya. Jadi suara-suara itu ditakuti, dia kata, jika ditakuti daripadanya akan fitnah, ya. Jadi fitnah, kalau tak ada fitnah apa-apa tak apalah, suara dia bercakap biasa nak bagi tahu kena dengar lah, ya. Orang perempuan nak bercakap nak bagi tahu apa kena dengar lah, mana yang tidak ada apa-apa yang nak ditakuti jadi fitnah, ya. Takut lagi ada jadi fitnah ni makna suara-suara bisikan-bisikan, ya. Suara-suara yang merayu-rayu, itu menjadi, dia boleh jadi fitnah, ya. Bukan cakap biasa apa yang perlu nak bagi tahu, ya. Yang tu tak ada masalah apa-apa. Cuma suara-suara yang akan boleh mendatangkan sesuatu yang tak baik, ya, akan bawa fitnah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, itu tadilah, ya. Perkakas mainan ni alat muzik lah, ya. Permainan yang diharamkan. Yang diharamkan maknanya yang boleh membawa asyik, ya. Yang diharamkan seperti serunai, suara serunai, merdu, bila tu dia bunyi, itu yang setengah dalam kitab mana sebut, ya, kitab ni jugalah, ya. Di antara kitab tasawuf jugalah, seruling, serunai yang ditiup, kalau tiup dia katanya bergegar aras, maknanya hebat dia punya dentuman suara bunyi itu, ya. Jadi suara-suara itu sebab kadang-kadang suara yang seruling ini, ya, dia jadi asyik, ya, dia jadi alik, dia jadi hambul itu pun, dia seronok, dia pun asyik dengan apa yang dia buat, ya. Dia pun jadi asyik. Jadi seruling itu bila dia buat, dia tiup kita pun jadi asyik, ya, dan melalaikan kita, maka dia kata pun tak eloklah, ya, yang diharapkan. Termasuk juga yang sebut kata yang bertali, ya, sebab itu dalam apa nama pertandingan nasyid, ya. Ini kalau hak di sekolah lah, ya, di sekolah ni biasa dia tak dibenarkan, ya, tak dibenarkan kalau nak nasyid tak payah bawa gitar, itu bertali, dia tak mau, ya. Kalau bawa itu tak dapat markah. Itu benda-benda yang diharapkan, ya. Gitar tu dia ada tali, biola, usut mengundang tarik tu, apa lagi tu, bunyi tu apa? Biola, biola, biola,
monyet itu pun dia kata benda-benda yang diharapkan, ya. Kemudian gendang, serunai dan gendang. Gendang yang besar lah, gendang kecil. Yang kompang tu boleh pula, yang kompang tu tak apa, yang kecil-kecil tak apa. Itu di antara yang diharapkan, ya. Haram ini pun itulah isunya. Bila haram benda-benda ini adalah berdasarkan kepada permainan itu dia mengasyikkan, melalaikan, ya. Cerita Rasulullah, ya, masa dia muda lagi, dia kecil lagi, pada tengah duk mengembala kambing, ya. Dia upah bela kambing, dia pun manusia biasa juga, ya. Dia pun teringin, dengar duduk jauh tu dengar bunyi kumpulan, ada satu puak tengah duk main apa, ya. Duk main scrolling lah, duk main macam-macam hiburan, ya. Dia pun teringin juga nak pergi, sekali dia pergi jugalah, ya. Dia pergi, dia tinggal kambing dia minta ada kawan dia tolong tunggu kambing di sana, dia kata dia nak pergi sana lah, ya. Dia pun pergi lah, ya. Tapi pergi tak ada sampai, ya. Allah tak izinkan Nabi dengar benda-benda tu. Dia pergi, saya tak ingat, dia duduk masuk dalam gua tu, pergi gua apa, dia terlena, ya. Dia terlena, jaga esok baru jaga, ya. Besok baru dia terjaga, ada habis dah benda tu baru dia terjaga. Maknanya Nabi Allah daripada dia kecil lagi Allah pelihara dia. Benda-benda hiburan sampai macam tu yang asyikkan tu, ya, harap dia hebat juga dia pun, ya. Masa belum Islam tu lagilah, ya. Dia punya kumpulan qasidah dia dengan gendang, dengan berbagai-bagai alat mainan tu, ya. Yang kita dengar, yang kita tengok tu ialah yang mana tak ikut apa yang Nabi larang tu, dia masih terus lagi lah, ya. Dengan tarian-tarian gereknya itu budaya Arab. Jadi hak pesta-pesta macam tu, ya. Jadi Nabi sudah tak jadi, terlena gitu, ya. Sudah panas muka dia, ya. Jaga-jaga udah siap lah, lari-lari. Maknanya Allah tak bagi, ya. Allah halang dia, jaga dia supaya dia tak sampai ke tahap tu. Maknanya mungkin daripada situ, ya, perkara-perkara yang boleh melalaikan dan mengasyikkan, maka diharamkanlah. Jadi nak main benda-benda tu, ya, bunyinya tu, ya, bolehlah dengar tapi tak boleh sampai asyik. Sebab itu dikata diharamkan, ya, serunding dan sebagainya. Dia punya alat dia, sebabnya kerana yang tak dibagi itu kerana lalai, ya. Bila asyik dan lalai itu dia tak bagi, ya. Kita alih, habis masa kita, ya, habis kerja-kerja lain kita tak boleh buat kerana duduk syok dengan alat-alat itu, dengan bunyian-bunyian itu. Jadi itu telinga, kalau boleh dia kata, elakkanlah daripada perkara-perkara seperti itu, ya. Gendang, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jadi telinga diharapkan dapat kita elakkan supaya dia kata, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan mendengar umpama serunai itu, ya. Tertipu dengan orang yang menghalalkan kata boleh dengar, ya. Sampai mengasyikkan itu maknanya janganlah sampai macam itu, ya. Tahap jangan sampai kita lalai, ya. Boleh dengar tapi jangan sampai lalai. Kerana perkataan itu menyalahi akan Quran, ya, menyalahi akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dengan mendengar perkara-perkara seperti mengumpat apa semua tadi, muzik dan sebagainya, ya, yang membawakan kepada asyik kita, habis masa kita, ya, dan menyalahi daripada apa yang dilarang, yang disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu nak buat macam mana? Maka lazimkan olehmu memelihara pendengaran engkau daripada perkataan-perkataan yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu, ya. Maknanya dia bersekutu, maknanya ada perkongsian lah, ya. Ada
ada unsur-unsur yang mengajak kita kepada benda-benda yang begitu, maknanya kita bersubahat, bersekutu dengan orang-orang yang mengatakan bahawa perkara itu boleh kita dengar, ya. Dengan mereka yang berkata pada dosa-dosa perkataan yang haram, maknanya boleh dengar juga perkataan-perkataan yang haram, ya. Boleh berkongsi mendengar kata-kata yang haram, ya, perkataan-perkataan yang haram. Tahu dah memang kata benda itu berdosa, mengatakan perkara-perkara itu sudah berdosa, ya, tapi jangan tertipulah, ya. Kita pergi mendengar juga perkara-perkara itu. Jadi kerana kita menuntut, ya, dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata pada dosa-dosa perkataan yang haram, ya. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was dalam hati, ya. Hanya mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang tak ada apa-apa faedah tu, ya, kadang-kadang membawa kepada was-was dalam hati, ya. Was-was dalam hati ni dia fikir balik, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh ke? Ya. Jadi elakkan terus daripada benda-benda itu. Dia kata tak adalah rasa was-was boleh ke tak boleh, ya. Mendatangkan sesuatu yang tidak yakin dalam diri kita, ya. Jadi pastikan bahawa telinga kita itu, ya, berada kepada suatu perkataan, suatu keadaan yang meyakinkan kita bahawa perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perkataan yang sia-sia, yang keji itu usahlah kita ikut, ya. Kadang-kadang benda-benda yang keji, ya, kalau ikut dengan orang-orang duk mengupat itu, ya, orang-orang yang duk mengupat itu yang kadang-kadang yang akhirnya bawa kepada kita ni jadi wat-wat. Dulu dah yakin, dah percaya lah dekat orang tu, tapi bila duk dengar orang tu cebang, aku tengok dulu hebat, dulu rumah dia tu takkan jadi macam tu. Kita dah mula dah buat dah, yakin dah. Puncanya pasal dia pergi dengar orang sembang, bila dia pergi dengar orang sembang, yang akhirnya kita pun datanglah sesuatu yang mendatangkan tidak yakin kita kepada sesuatu dan kepada seseorang, ya. Ada sesuatu benda yang kita raya kata bagus dah buat ni. Bila dengar orang sembang, kata ni tak boleh ni, bid'ah ni, lu sembang tu bid'ah. Dulu dia buat tak apa, mulalah kita boleh buat ke tak boleh buat, boleh buat ke tak boleh buat. Dia memang sesuatu yang dah jadikan kita pun serba salah, ya. Puncanya dia pergi dengar orang sembang pasal bid'ah. Sudahnya kita pun dah jadi tak apa nak ketahuan, ya. Jadi elakkanlah, ya, daripada mendengar benda-benda yang boleh mendatangkan sesuatu yang tak baik pada diri kita, ya. Baik, itu tadi telinga, ya. Pastikan dia ini boleh mendatangkan kebaikan kepada kita, ya, menghilangkan perkara-perkara yang was-was kepada kita, terus kepada benda-benda yang meyakinkan kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, ya. Dia pun macam makanan juga, ya. Apa yang masuk ke telinga kita tu, perkataan-perkataan yang kita dengar itu adalah seperti makanan, dia kata. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, ya. Apa yang kita dengar tu ada yang boleh bawa manfaat, ada yang kita dengar boleh bawa mudarat. Makanan pun dia kata macam pula, tak kita makan itu pun ada bawa manfaat, tak kita makan itu juga dia boleh bawa mudarat, ya. Makan pula banyak-banyak adalah manfaat, ya. Nakkan gula, nak badan nak juga gula, ya. Tapi kalau dah asyik manis aja, lebih dah dia jadi mudarat balik. Ada baik, ada tak baik, ya. Apa juga pun makanan, ya. Makan lebih je jadi penyakit, ya. Asyik nak makan apa nama
sup gebong aja, ya. Dapat pergi kenduri ya, tengok teh lembu minta gebong. Ada sup gebong. Ya, dia ambil strobo itu. Sedap. Sedap. Pergi cek darah, sudah. Makan ubat, ya. Tak puas jugalah aku dah makan ubat cek darah ni. Tak ada. Tahu-tahu dia terletak di bawah darah. Lagi harum, ya. Yang sedap itu yang sedap itu. Ada mudarat, ada manfaat. Makan banyak-banyak dia jadi penyakit. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun, ya. Ada yang jadi penawar, yang ada yang jadi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan